Maksudnya kita beralih pada Howard pula. Jadi apakah analisa saudara tentang kerajaan BN dan Zamri selepas mereka rampas negeri Perak tersebut? Dengan soalan itu saya nak buat satu bandingan dan juga sedikit sebanyak tambahan di atas pencapaian dan polisi-polisi Pakatan Rakyat. Kalau kita bandingkan dasar dan konsep pentadbiran Pakatan Rakyat yang kita boleh lihat yang telah dibuktikan dengan Kerajaan Selangor dan Kerajaan Pulau Pinang, kerajaan-kerajaan Pakatan Rakyat adalah bahawa kita menangani dan kita mengatasi masalah atau sesuatu situasi sebelum ia menjadi sebuah masalah. Itu telah disebut dan dibuktikan oleh polisi Pakatan Rakyat Perak di mana kita mengatasi masalah. Jadi kita mengelakkan masalah. Lepas tu kita boleh dengan secara sesungguhnya melaksanakan polisi-polisi yang akan membawa kemajuan. Itu adalah cara dan gaya pentadbiran Pakatan Rakyat. Satu lagi tambahan, tadi Datuk Ngee ada sebut pasal sekolah Poilam. Itu adalah sekolah rendah saya. Bukan saja harga 10 juta 10 juta di 1.2 juta premium. Premium itu bukan saja diturunkan ke RM1,000, tetapi barisan exco kita, adun-adun kita dan pentadbir kerajaan kita pada masa itu, saudara Koming, RM1,000 itu didermakan secara peribadi oleh saudara Koming dia sendiri. Jadi bukan saja kita ada pentadbir yang melaksanakan polisi yang baik, tetapi kita ada pemimpin dan pentadbir yang berjiwa baik dan berhati baik. Ini amat penting dibandingkan kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional selama ini. Kalau kita lihat kita di peringkat pusat, satu isu yang hangat dilaung-laungkan baru-baru ini adalah isu yang amat sensitif sekali, tapi saya rasa saya boleh bangkitkan, adalah isu Melayu hilang kuasa. Hangat dilaungkan baru-baru ini. Tun Datuk Dr. Mahathir Mohamad, dia kata jika Pakatan Rakyat membentuk kerajaan, DAP membentuk kerajaan, kita Pakatan Rakyat akan bercantum dengan Singapura dan membentukkan satu republik, kita melucutkan perkara 153. Ini semua bohong, penipuan langsung. Logik dia songsang. Ini tak masuk akal langsung. Jadi ini satu contoh penipuan dan pembohongan Pakatan Rakyat pula. Ini pembohongan Barisan Nasional. Contoh yang lebih dekat dengan kita di Perak, hanya sidang Dewan Undangan Negeri yang lalu, di mana Zamri Abdul Kadir dia menggunakan sebuah surat yang ditulis, sebuah surat jemputan, jemputan untuk perbincangan, jemputan untuk perniagaan. Beliau memputar belitkan surat itu menjadi sebuah, dalam Dewan Undangan bohong dan putar belitkan ia sebagai sebuah surat kelulusan untuk sebuah projek yang sekarang hangat dibantah oleh rakyat. Ini di dalam Dewan Undangan Negeri. Zamri Abdul Kadir bohong dalam Dewan Undangan Negeri. Bukan saja itu, beliau menggunakan media kawalan Barisan Nasional, New Straits Times, untuk menyebarkan pembohongan tersebut dengan artikel-artikel tanpa nama penulisnya dalam New Straits Times. Inilah gaya, inilah cara pembohongan dan pentadbiran Barisan Nasional. Kalau kita bandingkan Barisan Nasional dengan Pakatan Rakyat, saya rasa rakyat boleh lihat, rakyat boleh lebih sedar bahawa pemilihan yang betul mesti dibuat berdasarkan masa depan rakyat Perak dan juga Malaysia. So saya rasa ini memang komen dan analisa saya lah. Buatkan keputusan yang betul berdasarkan apa yang telah dibuktikan.
Datuk Nim pula macam mana? Ini ingin saya tambah lagi. Kalau kita bandingkan pimpinan di bawah Zamri Abdul Kadir, Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dengan Datuk Seri Niza Zamaluddin, kita memang kerajaan Pakatan Rakyat lebih mementingkan rakyat jelata. Tapi bagi Zamri lebih mementingkan kroni-kroni. Ingin saya katakan di bawah Pakatan Rakyat, kita memastikan yang miskin mesti ditolong dahulu, dan kita telah memberikan air percuma kepada 15,000 keluarga, 20 kubik meter air percuma. Ini tak pernah berlaku di negeri Perak, dan sungguh pun kita memberikan air percuma dan tidak menaikkan kadar air kerana ketulusan kita memberikan kontrak-kontrak dan pentadbiran kita yang baik. Keuntungan daripada Lembaga Air Perak telah meningkat dengan mendadak, dan boleh dikatakan seperti yang dinyatakan oleh seorang pegawai Lembaga Air Perak, pentadbiran Pakatan Rakyat begitu baik sekali, dan pertama kali kerana kita pula telah mentadbir dengan baik, keuntungan yang banyak, pertama kali mereka mula mendapat 3 bulan bonus, dan baru-baru ini telah meningkat kepada 5 bulan. Mereka mengatakan ia semata-mata kerana sistem yang telah put in place dengan izin oleh Pakatan Rakyat. Kerana sebelum itu tak pernah mereka mendapat 3-5 bulan, dan keuntungan Lembaga Air Perak ini sekarang mencecah 100 juta setahun. Dan saya ingin juga menekankan bahawa Pakatan Rakyat juga mementingkan segi rohani setiap insan ataupun setiap rakyat negeri Perak, dan kitalah yang memulakan mementingkan guru-guru agama dan juga ustaz-ustaz dan juga guru-guru agama. Boleh dikatakan mereka boleh dikatakan tidak terabai begitu lama dari segi penjagaan oleh pihak kerajaan. Mereka hanya guru agama pada masa itu hanya mendapat RM400 sahaja sebulan. Kita naikkan 50% sekaligus, memberikan mereka imbuhan ataupun bayaran RM600 sebulan. Dan kerana selepas Barisan Nasional mendapati bahawa Pakatan Rakyat mementingkan sekolah guru-guru agama ni, mereka tambah pula RM200 lagi. Tapi tambahan RM200 lagi oleh Barisan Nasional, niatnya bukan murni, niatnya untuk nak mendapat undi bagi Pakatan Rakyat. Kita nampak guru-guru agama ni sudah terabai. Kita kerana mementingkan kita kata the role ataupun mementingkan guru-guru agama ini yang menyemai nilai-nilai baik kepada anak-anak kita. Kita sebagai galakan, kita pun menjaga kebajikan mereka. Jadi dengan adanya program-program Pakatan Rakyat, kita mengamalkan polisi bahawa mereka yang miskin yang perlu mendapat bantuan. Dalam skim kita memang melebihi 80% daripada penerima bantuan kebajikan oleh kerajaan negeri adalah orang asli dan juga orang-orang Melayu. Itu tak menjadi satu perkara isu bagi orang-orang Cina. Bagi orang-orang Cina dan orang India, asalkan mereka yang miskin dibantu, kita tak kira siapa dan apa bangsa mereka. Ini nilai murni untuk semua manusia. Tapi dari segi Barisan Nasional, mereka senantiasa menggunakan bantuan berasaskan perkauman. Ramai orang tidak boleh terima kerana ini melanggar prinsip mana-mana agama pun, biarpun dari segi agama Islam, Kristian, Buddha, Taois, Hindu. Bagi kita manusia. Jadi polisi Barisan Nasional Pakatan Rakyat lah untuk menolong mereka yang miskin tanpa mengira kaum dan agama. Asal mereka miskin, kita bantu. Dan kalau kita banding dengan Barisan Nasional, baru-baru ini mereka memberikan 50 ekar tanah pembangunan perumahan kepada
sahaja orang UMNO daripada cabangan Lumut di Sri Iskandar. Kalau 50 ekar ni kita boleh mungkin bina 700 rumah. Kalau kita boleh gunakan 700 rumah ini dan bahagikan kepada 700 rakyat dan bukan seorang saja. Inilah yang kita katakan polisi Pakatan Rakyat mengutamakan rakyat jelata yang biasa dan bukan kepada seorang saja kroni UMNO. Dan beliau baru-baru ni dalam Dewan Undangan Negeri saya pun bongkarkan Zamri pun telah meluluskan satu sekeping tanah juga berpotensi untuk pembangunan perumahan dan perniagaan di Pundut, nilainya lebih kurang 15 juta kepada seorang saja. Juga ahli UMNO daripada cabangan Lumut. Kalau saya boleh katakan repeat ataupun melipat gandakan contoh-contoh ini kerana dalam masa yang singkat saja Zamri telah meluluskan tanah 68,503 ekar tanah kepada kroni-kroni mereka dan selepas jawapan yang diberikan beliau enggan lagi memberikan jawapan tanah-tanah yang telah diluluskan untuk 2 tahun kebelakang ini. Ini menunjukkan bahawa Barisan Nasional masih meneruskan polisi mereka memberikan kepada kroni-kroni semua kekayaan negeri dan bukan macam Pakatan Rakyat merakyatkan ekonomi negeri. Dan selepas Pakatan Rakyat mengamalkan polisi tender terbuka untuk balak-balak di negeri Perak, amalan itu telah diberhentikan di bawah Barisan Nasional. Jadi kita dapat nampaklah kalau kita bedakan siapa yang akan mendapat manfaat di bawah kerajaan Pakatan Rakyat ataupun kerajaan Barisan Nasional. Bagi hemat saya, rakyat jelata yang akan mendapat kelebihan kebajikan daripada Pakatan Rakyat. Lagi satu isu ialah ingin saya nyatakan di sini, kalau Pakatan Rakyat telah dapat terus mentadbir negeri Perak, semua daerah di negeri Perak pun sudah ada Wi-Fi percuma untuk 15 kawasan kerajaan tempatan. Sebenarnya di bawah Barisan Nasional tahun 2007 Barisan Nasional telah pun meluluskan 20 juta untuk Wi-Fi percuma. Tapi memang harga ini terlalu tinggi. Dan di bawah Pakatan Rakyat kita pun telah mendapat seorang kontraktor yang sudi membekalkan 15 hotspot yang radiusnya 30 kilometer dengan harga 300,000 saja untuk satu kawasan. Maksudnya untuk keseluruh kawasan di negeri Perak, di 15 kawasan pekan yang ukuran keluasannya 15 kawasan ini ukurannya 30 km luasnya, maksudnya diameter 60 km. Kita hanya menggunakan 4.5 juta sahaja. Tapi rancangan itu sekarang ni pun Barisan Nasional menyekat kerana kalau mengamalkan apa yang telah dirancang oleh Pakatan Rakyat, kroni mereka tidak akan mengaut keuntungan yang berlebihan. Jadi mereka berhentikan projek itu kerana kroni tidak mendapat keuntungan berlebihan. Akhirnya akibatnya rakyat jelata yang kita kata mengalami kerugian. Sebenarnya negeri Perak lah negeri pertama yang akan memberikan Wi-Fi percuma. Tapi sekarang negeri Pulau Pinang telah pun memberikan Wi-Fi percuma untuk kepada rakyat mereka. Tapi sehingga hari ini rakyat negeri Perak masih tidak dapat menikmati Wi-Fi percuma ini. Baik. Mungkin ini soalan terakhir untuk kedua-dua ahli panel. Jadi kita mulakan dengan Howard. Apakah pesanan saudara kepada semua anak negeri Perak di luar sana? Pesanan saya bukan saja untuk anak Perak, tetapi untuk seluruh Malaysia. Saya rasa apa yang kita sebut tadi pasal
kebohongan dan kegelapan yang kita alami selama 50 lebih tahun sekarang. Saya ada satu pesanan yang ringkas saja. Saya nak menyatakan bahawa usahlah kita bersedih. Kerana selama 54 tahun kita telah ditipu. Tetapi apa yang telah dibuktikan selepas pilihan raya umum ke-12 tadi adalah rakyat sudah sedar, rakyat sanggup, rakyat mampu dan rakyat boleh membawa satu perubahan yang sebenarnya. Ia telah dibukti di 4 negeri dan pada pilihan raya umum ke-12 5 negeri. Tetapi salah satu negeri iaitu Perak telah dirampas. Rakyat telah dirampas daripada hak mereka yang mereka memilih, kerajaan yang mereka memilih. Jadi usahlah kita bersedih. Kuasa yang Zamri Abdul Kadir dan Barisan Nasional ambil akan kembali kepada rakyat. Asalkan pemimpin yang korup tumbang, kebebasan rakyat dan kedaulatan rakyat akan diperkukuhkan, saya rasa. Dan dengan itu saya memohon supaya rakyat-rakyat Malaysia dan rakyat Perak semua kita mesti berdiri dengan tujuan yang jelas dan kita mesti undi untuk reformasi, kita mesti undi kepada revolusi dan kita undi kepada perubahan, undi kepada pakatan rakyat. Itu saja. Jatuhnya pula Kepada anak-anak negeri Perak, ingin saya katakan pilihan raya yang akan datang merupakan peluang bagi rakyat jelata untuk memberi keadilan kepada rakyat negeri Perak dan memulihkan demokrasi di negeri Perak. Dan kita mesti dengan jelas memberi satu message kepada semua orang bahawa sesiapa yang tidak menghormati hak rakyat untuk memilih kerajaan sendiri akan kita tolak. Dan kalau kita masih memilih Zamri dan Barisan Nasional, ini bermakna kita menghalalkan rampasan kuasa. Kita menghalalkan perkara yang tidak demokratik. Kita menghalalkan perbuatan mereka tidak menghormati hak rakyat untuk memilih kerajaan sendiri. Jadi bagi saya ini satu tugasan yang begitu penting sekali. Tetapi dari segi yang lebih positif, kita juga mesti mengikut, kita kata, tunjuk Tuhan Allah yang telah membenarkan rampasan kuasa berlaku, kerana pada hemat saya apa-apa yang berlaku ada kita kata masuk ataupun tujuannya, iaitu untuk rakyat jelata seluruh negeri Perak tahu siapa ni Dato' Sri Najib Tun Razak. Beliau juga adalah seorang perompak, beliau juga adalah seorang yang tidak menghormati hak rakyat untuk memilih kerajaan sendiri. Beliau jugalah seorang yang akan menggunakan apa jenis jua pun cara untuk merampas kuasa. Begitulah juga dengan Zamri dan lain-lain pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, supaya dengan adanya rampasan kuasa negeri Perak, seluruh Malaysia juga akan jatuh ke tangan Pakatan Rakyat. Bagi saya ini mesej yang Tuhan takdirkan untuk diberikan kepada semua rakyat, dan kita jangan membuangkan peluang ini supaya mesej ini dapat disebar ke seluruh Malaysia. Terakhir sekali, bagi saya negeri Perak merupakan negeri yang terkaya pada zaman yang lampau. Marilah kita pulihkan kekayaan negeri Perak. Negeri Perak merupakan sebuah negeri yang begitu cantik sekali dari segi suasana, yang ada gunung, yang ada laut, yang ada sungai, dan juga ada kawasan yang begitu nyaman sekali. Dan kita juga ada deposit mineral yang begitu kaya sekali. Dan boleh dikatakan negeri Perak begitu baik sekali. Dan dengan adanya kerajaan yang baik, dengan ditubuhkannya institusi-institusi pengajian tinggi, research center, dan juga pelancongan yang mungkin yang dapat kita majukan, dengan gunung ganang yang juga gua-gua yang begitu cantik, dan juga lain-lain tarikan pelancongan. Kita rasa negeri Perak akan menjadi negeri yang terunggul di seluruh Malaysia.
dan saya menjemput rakyat negeri Perak yang begitu ramai, yang berkaliber, yang pelajaran tinggi, yang terpaksa keluar negeri dan keluar negara untuk mencari makan. Marilah kita pastikan Perak menjadi sebuah negeri yang terunggul, di mana semua anak-anak Perak dapat mendapat pekerjaan yang sesuai dan juga mendapat pendapatan yang lumayan. Saya sudah berikan janji bahawa kalau Pakatan Rakyat diberikan mandat untuk mentadbir negeri untuk 2 penggal, saya telah berjanji bahawa negeri Perak akan mendapat pekerjaan yang memberikan gaji secara purata 5,000 sebulan, dan tidak berbanding dengan yang sedia kala di mana ramai hanya mendapat lebih kurang 2,000 sebulan sahaja. Dan negeri Perak sekarang merupakan negeri ketiga miskin di seluruh Malaysia. Harapan saya ialah marilah kita bersama-sama berganding bahu untuk memastikan negeri Perak ini muncul sekali lagi sebagai negeri yang terkaya dan juga terunggul di seluruh Malaysia, dan dihormati, rakyat Perak dapat dihormati oleh orang-orang Malaysia dan juga di seluruh negara dan juga di seluruh dunia. Terima kasih. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, begitulah perbincangan kita bersama panel kita, iaitu Datuk Ngeh Kuham dan Tuan Howard Lee. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dikatakan oleh Datuk Ngeh, rakyat Perak tidak boleh menghalalkan rampasan kuasa di negeri tersebut. Mereka harus bangkit menuntut kembali hak dan maruah mereka. Pilihan di antara madu dan racun begitu jelas sekali untuk pilihan raya umum ke-13 kali ini. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, kita ubah sekarang, kita bersihkan Malaysia.